الحمد لله القائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah Sultan yang Adil. Hadirin sekalian, Alhamdulillah rakyat negeri Selangor negeri Selangor dapat meraihkan Hari Keputeraan Sultan Selangor kali yang ke-77 pada 11 Disember 2022. Semoga Allah mengurniakan kesihatan yang sempurna dan keimanan yang mantap kepada tuanku agar dapat terus memerintah negeri dengan penuh bijaksana, adil dan saksama. Sultan adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk memastikan negeri sentiasa dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Apa yang lebih penting ialah Sultan bertanggungjawab Sultan bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kesucian Islam agar Islam dapat disebar dan diamalkan oleh rakyat negeri ini dengan selesa dan aman. Sultan juga hendaklah menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, memastikan wujudnya ekonomi yang adil dan baik, memastikan amar ma'ruf nahi munkar dilaksana serta berwawasan hari akhirat. Ini bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka, yakni umat Islam, yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah keseduhan segala urusan. Sultan yang diredai Allah adalah sultan yang prihatin terhadap agama Islam dan umat Islam. Sultan yang sentiasa menasihatkan rakyat memelihara salat, menunaikan zakat. Sultan juga mahukan rakyatnya mengerjakan segala bentuk kebaikan seperti muafakat dan sepakat serta menghindarkan diri dari apa sahaja akhlak yang buruk seperti perpecahan yang membawa keburukan dan kerugian pada diri, keluarga dan negara. Peranan aktif duli yang mulia Sultan Selangor dalam menyuarakan prinsip-prinsip dan nasihat membabitkan kesucian Islam adalah satu usaha baginda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda sentiasa mengingatkan umat Islam agar berakidah dengan akidah yang benar, menggesa umat Islam sentiasa bersatu hati dan jangan berpecah belah, serta sentiasa bersifat jujur, amanah dan ikhlas dalam kehidupan. Inilah usaha dan ketegasan duli yang mulia tuanku bagi memelihara dan mendaulatkan agama Islam agar umat Islam dihormati, yang wajib disambut oleh semua umat Islam. Oleh itu Sultan adalah ulil amri yang wajib ditaati dalam urusan berkaitan memertabatkan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Muslimin yang berbahagia, demi menegakkan syiar Islam di negeri Selangor ini, terdapat 10 tugas utama bagi seorang sultan sebagaimana dipahamkan
apa yang disenaraikan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Yang pertama, memelihara agama Islam dari dicemari oleh golongan sesat. Alhamdulillah, negeri Selangor telah pun ada fatwa-fatwa ajaran sesat yang diwartakan bagi membendung dan menyekat ajaran sesat. Pengamal-pengamal ajaran sesat ada yang bertaubat dan ada yang telah diambil tindakan undang-undang. Yang kedua, melaksanakan pentadbiran Islam. Negeri Selangor di bawah pemerintahan tuanku telah pun ada institusi-institusi pentadbiran Islam yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak orang Islam yang dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Yang ketiga, melindungi negeri dengan kemakmuran institusi ibadah dan pendidikan. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Sultan telah berjaya memastikan keselesaan keamanan semua masjid, surau dan sekolah agama dari anasir-anasir perosak. Yang keempat, menegakkan undang-undang Islam. Undang-undang Hal Ehwal Islam di Selangor yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Sultan telah berjaya menjaga dan mengawal umat Islam dari terjebak kerosakan akidah dan pelakuan jenayah, di samping memelihara hak-hak 5 maqasid syariah. Akhirnya Islam dapat dilihat sebagai agama yang menaungi ummah seluruhnya dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, mempertahankan keselamatan dan ketenteraman awam. Alhamdulillah, negeri Selangor adalah negeri yang tayyibah dan maghfirah. Ini adalah menunjukkan kepada keprihatinan dan doa Duli Yang Mulia Sultan terhadap kebajikan rakyat tuanku serta kesetiaan anggota keselamatan yang menjalankan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Yang keenam, berjihad memerangi mana-mana pihak yang cuba menghina dan memusuhi Islam. Sebagai ketua agama Islam negeri, Duli Yang Mulia Sultan kerap mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempermainkan agama Islam kerana ia merupakan kesalahan jenayah syariah. Yang ketujuh, menguruskan zakat. Penubuhan lembaga zakat Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor dengan perkenan dan pemantauan Duli Yang Mulia Sultan telah berjaya dan terus komited menguruskan zakat dengan penuh integriti untuk kepentingan asnaf dan manfaat ummah. Yang ke-8, kebajikan petugas-petugas Islam. Duli Yang Mulia Sultan amat mengambil berat berkaitan kebajikan kewangan pegawai-pegawai dan guru-guru yang bertugas di agensi, masjid dan sekolah agar sentiasa bermotivasi dalam menguruskan hal ehwal Islam di negeri Selangor. Dan yang ke-9, petugas Islam yang terlatih dan jujur. Ini adalah menjadi keutamaan dan keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Sultan agar urusan hal ehwal Islam negeri sentiasa mendapat keredaan Allah dan terhindar dari penyelewengan serta salah guna kuasa. Yang ke-10, turun untuk menangani segala persoalan ummah dan memerhatikan keadaan. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia Sultan dapat melihat sendiri kemajuan Islam dan mengetahui permasalahan ummah apabila bersama-sama dengan rakyat melalui pelbagai program dan berbincang dengan para pemimpin agar urusan hal ehwal Islam dalam keadaan sempurna. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, walaupun tugas seorang sultan amat berat dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, namun Islam menjanjikan kelebihan dan keistimewaan di dunia dan di akhirat kepada sultan yang terbaik dan adil. Sepertinya doa yang tidak ditolak dan menjadi ahli syurga. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak, iaitu orang yang berpuasa hingga berbuka, seorang pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Inilah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada sultan yang adil memerintah, iaitu doanya untuk kebaikan rakyat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, semua pemimpin hendaklah sentiasa merujuk kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam permasalahan negeri dan agama, kerana titah tuanku adalah mulia dan doanya adalah mustajab. Sultan yang adil lagi suka bersedekah akan menjadi ahli syurga. Iyad bin Himar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, ahli syurga itu ada 3.
iaitu orang yang berkuasa yang adil, suka bersedekah lagi mendapat taufik, orang yang bersifat pengasih lagi berhati lembut terhadap setiap kerabatnya, dan juga muslim lain yang orang amat menjaga kehormatan diri di samping turut mempunyai tanggungan. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, marilah kita sebagai rakyat Selangor sentiasa mendoakan kesejahteraan yang sempurna dan kesihatan yang berterusan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor agar terus memimpin dan memerintah negeri dengan bijaksana dan adil di bawah naungan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala juga. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati intipati dan pengajaran berikut. Pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa sultan memerintah dengan adil dan rakyat pula mentaati sultan adalah satu ibadat dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan ganjaran di dunia dan akhirat. Yang kedua, sultan yang adil akan mendapat perlindungan Allah di dunia dan ganjaran syurga di akhirat, bahkan doanya sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan teladan terbaik kepada sultan dalam hal kepimpinan dan urusan pemerintahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung olehmu, yang sangat tamak inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.